kasih tahu mengenai sebuah dosa. Hai, Assalamualaikum hampa semua. Welcome back to my channel. It's me, Ikali here. Okay, so hari tu aku ada vote dekat community. Aku dah tanya hampa nak buat slot seram ni hari apa. So hampa banyak pilih hari Senin dengan hari Jumaat So lepas ni aku akan post video ikut hari yang hampa pilih tu lah. Kalau kata ada video hari lain, itu hanyalah video ekstra yang aku ada masa terluang untuk aku buat. And video ekstra tu akan berkisahkan tentang tempat-tempat seram. Aku akan cerita pasal tempat tu lah, macam mana ditinggalkan, apa semua. Kepada hampa yang dah subscribe aku punya channel, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat, okay? Yang mana yang dah view, yang mana dah share, aku ucapkan sangat-sangat terima kasih. Aku harap Allah murahkan rezeki hampa semua. Yang mana belum subscribe tu, aku harap hampa boleh subscribe channel aku, boleh support channel aku. Okay? Hari ni aku nak cerita pasal pengalaman seram yang aku lalui masa aku buat paranormal dekat Melaka, okay? Macam aku tak tahu hampa tahu ke tak, tapi kalau untuk pengetahuan hampa, sebenarnya sebelum ni aku salah seorang kru tim paranormal. Tapi aku berhenti sementara sebab ada benda-benda yang jadilah kan. And aku aktif benda ni dekat adalah satu social media ni. Kalau yang tahu, tahulah. Kalau yang tak tahu tu, satu hari nanti mungkin hampa akan tahu. Okay, kita orang ni dalam Malaysia pun banyak grup paranormal sebenarnya. Memang banyak sangat. Tapi tim paranormal bukanlah yang macam besar-besar macam solo ambush ke. Itu tak boleh nak panggil, itu boleh panggil tim ke. Itu mungkin solo lah, macam solo ambush, macam FRV, macam ada lagi lah tim-tim paranormal yang nama mereka dah besar kan. Tapi macam kita orang ni hanya nama kecil-kecil. And tak ramai pun yang tahu. So, aku ni salah seorang kru. Aku join paranormal ni. And then, aku masa tu lah, masa tahun yang aku pergi paranormal Melaka ni, masa tu aku dah dalam 2-3 tahun kot. Dalam 2 tahun aku rasa, 2 tahun 3 tahun dalam paranormal ni. Cerita dia, masa tahun tu, ada satu grup daripada Melaka ni, mereka buat macam jamuan hari raya. Untuk tim-tim paranormal. Tapi bukan untuk tim paranormal daripada Malaysia je. Time tu ada daripada Brunei, daripada Singapura, ada daripada negara lain juga yang datang untuk raikan benda ni. Masa tu yang tim daripada Melaka ni mereka buat open house. Kira macam open house lah, tapi mereka buat kat hotel. So jemputlah kita orang kru-kru ni semua pergi raikan apa semua kan. And then pergi apa semua dalam pukul 12 lebih macam tu, kita orang punya function ni pun dah habis lah. And then group yang daripada Singapura ni, dia kata macam, why not kalau kita pergi a night walk, macam dia nak pergi buat parah lah sebenarnya. Tapi dia macam cakap night walk je lah, sebab bukan official sangat nak buat benda tu. Dia cuma nak jalan-jalan dekat Melaka lah. And then tuan rumah yang buat open house ni, yang orang Melaka ni lah kan, dia kata lah, okey juga kan. Lepas tu dia tanya lah macam siapa lagi nak ikut kan. Semang macam ramai pula nak ikut. So mereka tak boleh lah nak bawa pergi tempat yang biasa-biasa. Kenalah bawa pergi tempat yang besar sikit kan, supaya boleh berpecah, masing-masing boleh ni lah cari pengalaman kan. And then kita orang pun pergi lah time tu. Masa kita orang pergi dekat hotel tu, hotel tu dia belakang sikit. Depan tu macam ada college. Okay, and then dah ni apa semua, kita orang pun gerak lah pergi ke hotel tu. Pergi, so kita orang cuma jalan-jalan je lah kat dalam kan. Jalan-jalan kat dalam tu berpecah lah sebab ramai yang ikut kan. So kita orang berpecah.
Masa tu aku memang aku tak nampak apa pun time tu. Mungkin aku letih sama kan. Pada Penang time tu aku balik kampung. Cerita dia aku balik Kedah kan, sebab tu time tu kan raya. Cerita dia mula-mula aku balik Penang jumpa mak aku. Lepas tu kita orang pergi Kedah sebab hari raya kedua ke hari raya ketiga terus kita orang ada shoot buat ni lah, recording untuk para lah. So kita orang pergi Kedah. Lepas balik daripada Kedah aku balik Penang. Lepas balik daripada Penang tu, aku terus kiranya dia orang nak contohlah macam malam ni event tu. So petang tu petang dalam pukul 2 aku gerak daripada Penang. Lepas tu singgah Kedah Zat. Lepas singgah Kedah sebab tim daripada Kedah pun dijemput kan. Lepas singgah Kedah tu kita orang terus gerak balik KL. Sampai dekat KL, daripada KL kita orang gerak ke Melaka. So time tu aku agak letih. So aku dah tak hirau lah benda-benda apa keliling yang jadi ni kan. Aku macam tak heran lah, lantak dekat hang lah kan. Sibuk. So masa time tu aku dah tak heran lah kan, benda-benda keliling ada bunyi-bunyi ke apa, aku tak heran lah. Cuma time tu aku cuma nampak macam ada kelibat hitam duk lari, macam lari masuk bilik tu, lepas tu dia keluar lari masuk bilik ni, macam tu je lah. So aku macam malas nak ambil port sangat, aku jalan-jalan lepas tu balik kan. Kali kedua aku pergi hotel tu, masa tu tim paranormal tengah buat gabungan untuk shooting sama-sama. Okay, time tu ada berapa group aku tak ingat lah. Nanti aku akan attachkan gambar yang kita orang pergi tu. Masa tu kita orang ramai, banyak tim, serius banyak tim gila yang pergi dekat hotel tu untuk shooting lah. Aku dengan ada lagi seorang tim aku lah, kita orang volunteer untuk jadi subjek lah yang ditinggalkan dekat dalam hotel tu. And then kita orang pun masuk. Kita orang masuk belah dalam tau. Belah dalam, belah hujung sekali. Blok paling hujung sekali. And part yang paling tak bestnya time tu, dia orang letak 2 orang sebabkan dia orang bukan guna kamera biasa yang ada lampu tau. Dia orang guna kamera yang infrared. So maknanya tak ada lampu pun dekat kita orang. Yang macam hampa selalu duk tengok macam putih, nampak hijau je kan, tak ada lampu tu, yang tu lah infrared. So aku dengan yang seorang grup aku ni, kita orang duduklah dekat situ. Duduk, dia orang tinggal kamera. Lepas tu dia orang cuma letak lilin yang sebatang dekat tingkat atas. Okay, tak apalah. So masa duduk dekat situ kan, tiba-tiba lepas kita orang ni kena tinggal, lepas kami ni kena tinggal, ada satu angin yang macam suam tak suam, sejuk tak sejuk, dia macam mai sekali tu kan. Lepas tu time tu aku dengan yang lagi seorang ni macam cuak lah juga kan. Masa tu kalau nak tanya aku takut ke tak, aku takut. Tapi aku dah kerap jadi subjek kan. And then yang tim aku lagi seorang ni pun perempuan juga. So dia macam duk pegang genggam tangan, lepas tu macam duk selawat apa semua kan. Bila orang takut, kita pun automatik akan rasa takut juga, betul tak? So aku pun jadi macam, tiba-tiba aku jadi macam gabra jugalah. Lepas tu walkie bunyi, dia orang tanya ada apa-apa ke apa semua. Aku cakap okey, tak ada apalah. Tempat yang kita orang duduk tu, kita orang duduk atas satu almari yang dah runtuh tau. Kan rangka almari kan. So kita orang duduk atas tu. Depan kita orang, macam depan ni, macam naik tingkat kedua. So ada tangga, naik tingkat kedua, atas tu kamera and satu lilin. Sebelah kanan kita orang ni macam jalan keluar lah, macam entrance kan, jalan keluar. Belah sini pula nampak hutan-hutan dekat belakang. So first kali aku perasan yang dekat tingkat 2 ni, yang dekat atas ni, macam ada bayang hitam yang duduk dekat lilin tu. So aku macam, benda apa ni? Tapi aku seorang je kot nampak. Aku diam lah. Aku tak nak lah cakap apa-apa. Sekejap lagi yang sebelah ni lagi dah gabra lagi, jenuh.
Lepas tu yang tim sebelah ni dia macam dia menggigil lah. Aku takut satu, aku takut dia kena rasuk je time tu. Tapi alhamdulillah aku cakap kan, macam selawat lah banyak-banyak, ingat Tuhan apa semua kan. Lepas tu sebelah kiri yang nampak hutan ni, aku nampak ada benda duk berlari. Macam duduk lintas-lintas tau. Aku tengok kan macam, okay, aku diam je lah kan. Aku diam. Lepas tu yang tim aku ni cakap, benda apa ni. Dia cakap macam tu. Aku kata tak apalah, diam je lah. And then, belakang kita orang ni, tahu tak bunyi yang macam bila orang berjalan, macam pijak papan, tersepak barang-barang, bunyi macam tu. So yang budak sebelah aku ni dia macam, dia dah gabra, dia macam apa benda ni, dia duduk, dia tunduk kan macam apa benda ni, dia macam tu lah. Lepas tu aku kata, ya Allah janganlah, aku pun takut kan, bukannya aku tak takut. Lepas tu aku macam rasa tak sedap hati, aku nak je pandang belah kanan ni, elok aku pusing belah kanan, aku nampak kain putih pula terbang. Aku tak nampak benda tu, tapi aku nampak macam kain putih macam terbang macam tu daripada pokok ke pokok. Tahu tak? Kan bila kain tu terbang antara pokok kan dia macam sangkut sikit dahan tu kan. Aku macam, ush, benda apa sih? Cakap, takut weh. Hang gila tak takut kan. Lepas tu aku tengok, benda apa? Time tu aku dah start gabra. Aku cakap janganlah duk main kan. Yang sebelah ni duk semacam dah. And then yang dia orang yang duk kontrol kita orang daripada kamera ni, depa tanya kita orang, depa kata dekat belakang depa kata ada penampakan budak. Aku kata ya Allah, tak payahlah duk cerita dah lah, orang duduk tengah gelap hampa duk cerita lagu tu pula kan. Lepas tu tengah-tengah duduk ni kan, tiba-tiba kita orang dengar ada orang menjerit. Dengar orang perempuan jerit ni nyaring gila. Lepas tu kan aku macam, apa benda tu? Aku kata lah macam tu, nak tampar kan. Lepas tu yang kawan aku yang sebelah ni pun dia cakap, ada orang jerit ke? Dia cakap macam tu. Lepas tu kata, ada orang jerit kan. Aku kata bukan bunyi benda tu ni, bunyi orang jerit. Aku kata lah macam tu. Lepas tu depa ni pun kata kami on the way ambil hampa kan. Kira depa ni on the way ambil kami. Tak apalah. Lepas tu masa kami on the way keluar tu, kami tanyalah depa yang ambil kami ni, siapa yang jerit dekat bawah. Lepas tu depa kata, mana ada orang jerit? Dok betul aku dengar ada orang jerit. Cuba hampa check footage tengok ada ke dok orang jerit kan. Depa kata, dok sumpah tak ada orang jerit. Lepas tu tiba-tiba masa aku tengah nak jalan ni, kiranya base kita orang dekat bawah tau. Daripada atas ni nak ke bawah ambil masa dalam 5 minit juga nak berjalan sebab agak jauh. And then yang mana pandai berubat time tu, yang tahulah bab-bab ni kan, depa semua ada dekat atas ambil kita orang time tu. Bukanlah dekat atas, macam maksudnya kita orang ada base pertama, base kedua dengan tempat yang aku duduk jadi volunteer tu kan. So maknanya dia orang ni banyak yang standby dekat base kedua sebab takut apa-apa jadi kat kita orang. So waktu on the way tu kan, dah sampai dekat base kedua tu aku tengok, awak hampa semua ada dekat sini? Aku tanya kan. Lepas kata, yalah takut standby lah jadi apa-apa kat hampa sekejap kan. Lepas tu katalah, aku tak sedap hati lah, jom turun bawah, aku rasa dekat bawah ada benda jadi. Aku kata macam tu. Lepas tu dia kata, tak apa, pergi jalan dulu. So aku ni pun jalan lah dengan seorang lagi kawan aku. Lepas tu jalan, kata jom aku rasa tak sedap hati, macam ada benda jadi kat bawah. Aku cakap lagi. Lepas tu kata, tak apa aku teman. Lepas tu elok kita orang sampai bawah. Time tu dah macam agak kecoh lah. Tapi tak ada lah kecoh yang menjerit, aku menjerit tu bukan lah. Dia macam kecoh macam tahu tak bila kita bersembang ramai-ramai yang macam tu kan. Lepas tu rupa-rupanya dah ada seorang perempuan yang kena rasuk. Masa perempuan ni kena rasuk, time tu dia orang tak sedap perempuan tu kena rasuk sebenarnya. Aku sampai-sampai aku tengok perempuan tu, aku terus cakap, dia ni kena rasuk. Aku cakap macam tu. Lepas tu dia pun semua tengok aku. Lepas tu aku cakap lah, dia kena rasuk ke? Aku tanya lagi, dia kena rasuk ke? Lepas tu ada seorang lelaki yang duduk dekat perempuan tu, dia macam tu. Lepas tu aku diam je lah. Lepas tu kita orang pun duduk lah kan. Lepas tu dia orang dah panggil yang dekat atas tu, suruh main turun bawah nak tengok apa jadi kan. Dah panggil apa semua. Kita orang ni pun masing-masing duduk dalam tim masing-masing buat bulat tau. Buat bulat. Lepas tu kan ada salah seorang ni yang pandai sikit bab agama ni, dia kata lah,
zikir apa semua baca doa, meninding diri, jangan nak apa tu melayan apa semua. So kami pun buat tiba-tiba bunyi rimau mengaum dekat situ bunyi rimau. Masa bunyi rimau tu tak semua orang dapat dengar, tapi aku dengan tim aku boleh dengar time tu. Aku dengan tim aku pun aku dengan seorang tu je yang boleh dengar, yang lain tak dengar. And then yang seorang ni pula, yang seorang perempuan ni, tim lain lah. Lepas tu dia cakap, dia kata dia nampak Sok Bonjok tu berdiri dekat building belah kanan kita orang. Lepas tu dia pun kata tak apa, tak payah tegak. And then aku ni tengok-tengok lah atas kan sebab hotel tu kan tinggi. So aku pun tengok-tengok atas kan. Aku nampak macam ada benda duduk berdiri dekat level paling atas sekali. Dia berdiri dekat balkoni. Dia berdiri, dia macam tengok je kita orang. Lepas tu kata, aduh kacau macam ni kan. Tapi ada orang lain yang nampak bonjok tu pula dekat balkoni. Aku Alhamdulillah lah, aku tak nampak sebab aku memang tak suka menatang tu. Lepas tu duk berubat-berubat lah budak yang terkena rasuk ni kan. Tiba-tiba ada seorang tu dia kata jumpa apa? Nampak tak kain yang duk ikat jenazah tu kan. Kan kita kan bila dah balik-balik kan duk ikat ni sini kan. Dia jumpa kain ikat tu dekat belakang, dekat tangga. Bila kita orang nak naik ke atas, bila kita orang nak naik ke base tu dekat kolam. Bila kita orang nak naik ke base tu, dekat tangga tu dia orang jumpa tali tu lah. Lepas tu dia pun cakap, siapa nampak benda ni tadi? Dia pun pegang benda tu. Lepas tu dia pun kata, siapa nampak benda ni tadi? Dia cakap, dia tanya macam tu lah. Lepas tu dia pun kata, mana ada masa naik tadi siapa pun tak nampak kan. Lepas tu dia pun ambil kain tu, dia pun tunjuk dekat perempuan yang kena rasuk tu lah. Lepas tu dia pun cakap lah, ni hang punya ke? Dia tanya kan, ni hang punya lah. Lepas tu dia diam, dia tengok kan. Cakap, aku tanya, ni hang punya, dia kata kan. Lepas tu kan digeling. Oh bukan, lepas tu tak tahu lah, dia ambil kain tu, dia baca-baca, dia bakar. Masa orang tu bakar, bau kapuk baru, Masya Allah weh. Kuat menusuk hidung. Masa dia bakar tu, yang perempuan kena rasuk ni, dia macam ngontor-ngontor, dia cakap, panas, dia cakap macam tu kan. Dia kata, kata bukan hang punya, macam mana hang boleh jadi panas? Lepas tu dia meracau-racau, dia macam marah lah. Bila benda tu jadi macam agak chaos kat situ, kami ni dinasihatkan duduk ramai-ramai buat bulatan. Okay. So kami ni pun duduk lah ramai-ramai. Lepas tu mereka ni tak settle lagi ni. Perempuan ni kena rasuk agak lama jugalah. Perempuan ni tak settle lagi. Lepas tu dia berubah lagi kan. Tiba-tiba ada benda yang rasuk dia tu, dia cakap bahasa orang Sarawak. Aku tak tahu bahasa apa, macam bahasa Iban ke Kadazan, aku tak tahu. Okay, kalau aku salah aku minta maaf, tapi memang aku tak tahu. Dia cuma bahasa orang Sarawak yang tak faham. Cuma dia orang cakap ni bahasa Sarawak. Dia orang cakap macam tu. Aku terlupa sama ada bahasa tu macam bahasa Kadazan ke bahasa dusun ke, aku terlupa. Tapi dia memang cakap bahasa Sarawak tu lah. Dia cakap. Lepas tu dia orang ni semua tak faham lah dia cakap apa kan. And then dia pun tanya, siapa dekat sini boleh faham cakap bahasa dia? Lepas tu ada seorang perempuan tu, dia faham, dia lah yang tolong translate dekat dia orang yang berubat ni. Tapi aku tak pun nak dengar sebab jarak agak jauh kan. And then tengah dia pun duk berubat ni, tiba-tiba kain yang ikat tu jatuh tengah-tengah kita orang ni. Jatuh. Shoo. Aku time tu macam, aku tengok member aku kan. Aku tengok betul semua macam, betul kita orang tengok atas. Aku tengok atas kan. Aku tengok atas kot lah dia jatuh daripada mana-mana. Tapi masalahnya dekat atas tu clear. Faham tak? Clear. Tak ada pokok ke, tak ada apa-apa. Senang cerita memang tak ada apa. Lepas tu aku macam, mai daripada mana weh kain ni? Masa tu bau, Masya Allah, bau kapuk baru dia. Aku pun panggil lah dia orang. Cakap, weh. Aku macam tu kan.
Weh, tengoklah benda ni. Lepas tu dia pun tanya lah, main daripada mana? Jatuh daripada atas. Lepas tu, dia pun cakap, jatuh daripada atas. Dia pun tengok atas kan. Cakap, jatuh daripada mana kan? Lepas cakap, manalah aku nak tahu. Lepas tu, yang member aku ni pergi kata, takkan benda tu terbang atas kita kot. Cakap macam tu kan. Lepas tu, ayah aku ni, aku kan memang allergic dengan benda tu kan. Lepas tu aku cakap, ya Allah, aku nak balik lah. Memang aku dah rasa aku nak balik lah time tu. Masa tu, memang dia ambil kain tu, dia nak bakar lagi. And then banyak orang yang kata dia nampak yang bonjot tu dekat yang blok sebelah kanan kita orang ni lah. Tapi time tu memang aku tak nampak. Aku bersyukur gila-gila aku tak nampak. Lepas tu dia orang dah settle-settle pun semua. Tapi perempuan tu tak settle lagi lah sebenarnya. Lepas tu dia orang cakap kita tak boleh nak buat dalam ni. Sebab kalau kata contohlah dah settle untuk satu ni, nanti akan ada yang lain pula masuk dalam badan perempuan tu. So nak tak nak kan, kita orang terpaksa macam buat penutup dekat situ. Kita orang kena keluar. So bila kita orang dah keluar daripada tempat tu, dia orang ni sambung berubat dekat tengah jalan. Tahu tak? Dekat tengah jalan. So dia orang kena berubat dekat situ lah. So aku pun tak tahu dah kes budak tu dia dah jadi okey ke, dia dah elok ke macam mana, aku tak tahu. Tapi apa yang aku still dengar cerita, dia macam ada lagi-lagi, dia ada lagi lah gangguan-gangguan. Tapi aku tak sure lah. Sebab aku pun tak kenal dia. Aku pun tak berapa ingat dia daripada team mana. Sebab kan banyak team time tu kan. So itu je lah cerita masa pengalaman aku pergi buat paranormal dekat sana. Alhamdulillah lah aku tak nampak. Aku rasa kalau aku nampak time tu aku terasuk kot. Tak suka lah benda tu. Okay, so sampai situ je cerita aku untuk kali ni. Jangan lupa subscribe and share aku punya video dekat kawan-kawan hampa. Panggil mereka semua tengok. Okay? So, kita jumpa lagi in the next video. Bye!